nanti Aida masuk semula. Okey. Okey, saya tunggu sekejap lagi. Okey, so ni ya yang saya nak tekankan di sini ialah pelan dan dongakkan ini penting sebelum kita membina sesuatu bangunan. Okay, contohnya rumah ni lah. Okey, kita lukiskan terlebih dahulu pelan. Pelan rumah. Dongakkan depan maksudnya pandangan rumah tersebut dari hadapan. Okey, so nampak tak gambar depan ni? Ini adalah dongakkan depan. The front view. Okay, front view, pandangan dari depan rumah. Okay, lepas tu yang sebelah kanan ni, yang dibulatkan, dongakkan sisi. Dongakkan maksudnya pandangan. Dongakkan maksudnya pandangan, view. Okay, kalau bahasa Inggerisnya, side view, pandangan sisi. So ada 3 lah lukisan yang kita nak lukis. Okay, apabila kita nak membina sesuatu rumah. Okay, iaitu pelan, lukisan pelan, pandangan dari atas. Ada soalan ke? Good morning, good morning Fazila. Okay, so kita ada pelan, ada dongakkan depan, pandangan depan rumah, dan dongakkan sisi, pandangan dari sisi. Okay, sebenarnya ada lagi ya lukisan-lukisan yang lain. Maknanya lukisan dalam rumah pun ada, tapi itu bukan apa yang kita nak bincang. Kita hanya bincang 3 sajalah. Okay, pelan, pandangan dari atas, dongakkan depan, pandangan depan lah, dan dongakkan sisi, pandangan dari sisi, dari tepi. Okay, so 3 saja dah cukup, ataupun dah cukup seksa. Okay, nak lukis 3 jenis lukisan dah cukup seksa. Kalau nak lukis lagi dalam, habislah. Okay, tak ada orang yang akan hadir PDBR matematik. Okay, so kita akan lihat satu persatu lah. Okay, so kita lihat yang ulang kaji sedikit lah. Okay, apa yang kita telah belajar semalam. Okay, so contohnya ini adalah satu prisma tegak, satu objek. Okay, satu objek. Objek tersebut ialah prisma. Okay, pretty good morning. Pastikan mematuhi masa lah. Okay, kalau saya start pukul 8, pukul 8 lah. Okay, kalau saya ada hal, saya akan beritahu awal lah. Okay, so ini adalah satu prisma objeknya. Dan di sini, okay, adalah di sini ada satu lukisan. Lukisan ini adalah pelan. Okay, pelan. P-E-L-A-N, pelan. Okay, so pelan maksudnya apa? Sebagaimana dilihat dari arah Z, iaitu pandangan dari atas. So Z ni, arah Z ni, arah Z ya, maksudnya ialah pandangan dari atas. So bila kita lihat objek ini, prisma ini dari atas, so bentuk yang kita nampak sebenarnya ialah bentuk yang kita nampak sebenarnya ialah bentuk ini. Kita akan nampak bentuk macam ni. Satu segi, 4 tepat. Bila kita lihat dari arah Z, iaitu dari atas. Okey, dan kita juga ada nampak sisi-sisi ini. Okey, sisi-sisi ini. MD ya. Okey, MD. MD. Okey, MD. MD. Okey, sebelum itu, habis yang LC ni. LC ni perlu lukis tak? Tak. Tak perlu. Kenapa LC tak perlu lukis? Sebab sama.
Bagus. Sama dengan siapa? LC ni sama dengan siapa kalau kita lihat dari atas? MD. MB? MD. LC? Bukan. LC kalau kita lihat dari atas, dia sebenarnya sama dengan apa? LC ya? Ni LC. Kalau kita lihat dari atas dia sama dengan apa sebenarnya? KB. KB dia saya nampak ni. LK, L/K. Sebab dia sama. Okey? Garisan KB dengan garisan KC adalah sama kalau kita lihat dari atas. That's why dia tulis ini L/K. L/K maksudnya kita lihat dari atas, kita nampak L dulu, kita nampak L, lepas tu kita nampak K kemudian. That's why ada L/K. Itu maksud dia. Sama juga dengan ni, yang C dengan B. Bila kita lihat dari atas, kita nampak C terlebih dahulu. Lepas tu kita nampak B kemudian. So, ini cara kita nak tulis. Tapi tak payah label pun tak apa. Yang penting awak punya lukisan betul. Yang label-label tu tak penting. Okey ya? Okey, so tadi ada kata bila kita lihat dari atas, kita akan nampaklah bentuk segi empat tepat ni lah. So kita boleh lukislah segi empat tepat. Okey. Lepas tu kita kena tambah jugalah sisi-sisi lain yang kita boleh nampak dari atas. Contohnya yang saya katalah MD. Kita boleh nampak dari atas. Dan MD dia jarak daripada LC 1 cm kan? So kita ukurlah 1 cm daripada LC. So 1 cm. So kita garis. You faham tak maksud saya? Faham. Faham Okey, lepas tu kita beralih ke PG. Ni, PG. PG pula, bila kita tengok dari atas, kita juga akan nampak PG. PG juga 1 cm daripada IH. So, kita lukislah daripada ni IH. So, jarak 1 cm kita lukiskan. So, at the end kita dapatlah satu bentuk macam ni. Okay, so ini adalah penerangan. Okay, ini contohlah. Okay, plan yang kita hasil lah. Lukisan plan ya. Lukisan yang kita nampak dari atas. Okay, so ini plan. Plan maksudnya kita lihat dari atas. Okay, so saya harap you boleh faham. Okay, seterusnya. Seterusnya, dongakkan depan. Dongakkan depan maksudnya apa? Nampak ni? Dilihat dari X. X ni ya. X tu depan lah. Okay, depan. Okay, ni depan lah. X, depan lah. Betul tak? Depan kita kan? Depan kita kan? Depan. Kalau Y? Arah Y tu apa? Tepi. Tepi sisi lah kan. Tepi atau sisi. Nanti kita akan lihat jugalah. Okay. Dilihat dari dongakkan sisi. So, X tu depan lah. Depan kita ya. Okay. So, bila kita lihat dari depan, okay, ataupun dongakkan depan, so kita akan nampak bentuk macam ni lah. Bentuk macam U lah. Kan? Ini senang lah kan? Okay. Ataupun yang belakang pun sama kan? Sebab ni prisma. Okay. Bentuk U juga. Kan? So, at the end kita nampak bentuk yang kita nampak dari depan je lah. Bentuk U macam ni lah. Okay tak? Cuma awak perlukan sedikit kemahiran lah. Okay. Menggunakan pembaris. Untuk melukis bentuk U ini. Okay.
supaya semua ukurannya betul lah. Untuk lukis pelan dan dongakkan, awak mesti gunakan ukuran sebenar. Ukuran sebenar maksudnya apa? Panjang yang sebenar. Panjang yang sebenar maksudnya apa? Okey, kalau 3 cm, mesti ukur 3 cm. Tepat. Tepat. Tak boleh lebih. 3.1 pun tak boleh sebenarnya. Dia mesti 3 cm betul-betul. Mesti tengok betul-betul. 3 cm. Okey? Sebab kalau awal lebih sikit, nanti yang lain pun awal lebih sikit, sikit, lama-lama jadi bukit. So mesti tepat. Ukuran mesti tepat. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau 3 cm, 3 cm. Dan pastikan di sini 90 darjah. Dia tegak. Dan semalam saya ada ajarkan bagaimana nak menggunakan pembaris untuk mendapatkan sudut tegak. Jangan lukis, lepas tu sengit macam ni. Macam ni. Awak buat okey bagi bawah okey lagi, start okey. Bila naik atas, sudah sengit. Tak betul lah. Okey. So, pastikan awak buat dengan teliti. Ada markah. Okay? Ada markah. Biasa kalau bentuk macam ni, ada 3 markah awal lukis. Awal lukis dongakkan pelan, 3 markah. Dongakkan depan, 3 markah. Dongakkan sisi, 3 markah. Boleh dapat 10 markah kalau awak buat dengan betul. Okay? So, okay, seterusnya. Ini adalah lukisan untuk dongakkan sisi. Okay, sisi maknanya kita lihat dari tepi, dari arah Y. Okay, so bila kita lihat dari Y, maka kita akan nampaklah dinding inilah. Betul tak? Kiranya dinding lah. Dinding ini. Okay, so kita dapatlah apa ni? CBKL. Inilah. CBKL. Ni bentuk ni merupakan dinding. Okay, apabila kita lihat dari arah Y berbentuk segi 4. Okay, dan ukurannya awak rujuklah daripada soalan. Okay, 4 cm. Tapaknya 4 cm. Tingginya 3 cm. Ni kan 3 cm. 3 cm. Atas ke bawah 3 cm. Habis yang garis sempang-sempang ini, kenapa ada garis sempang-sempang, garis putus-putus ataupun dash line dia kata. Okay, garis sempang. Kenapa ada garis sempang? Sisi tersebut terlindung dari pandangan mata. Dia terlindung dari pandangan mata. Okay, contohnya kan objek ni kan pun ada garis putus-putus kan. Sebab kita tak nampak kan garis sign tu kan. So kita gunakan garis putus-putus. Untuk dongakkan sisi, lukisan dongakkan sisi, ataupun yalah, dongakkan sisi lah. Okay, ada sisi yang kita tak nampak. Ada sisi yang kita tak nampak. Okay, saya padamkan dulu. Okay, saya padamkan dulu. Okey. Yang mana kita tak nampak? Okey, yang kita tak nampak ialah yang ini kan. Betul. FO. FO kita tak nampak. Okey, kita tak nampak. Lepas tu apa lagi? PG. Okay? Sebab dia punya ketinggian tak sama. Betul tak? Ketinggian tidak sama. Contohnya PG adalah 2 cm dari bawah. Betul tak? Garisan PG ni, PG 2 cm dari bawah. So maknanya dari bawah, tapak ni, dari bawah. Nampak ni? Bawah. Okay? Dalam lukisan kita, ini bawah ni,
naik 2 cm, kita kena buat satu garis putus-putus. Boleh nampak tak? Dari bawah, tapak ni, naik 2 cm, kita buat garis putus-putus. Untuk mewakili garisan PG. Are you okay? Boleh faham maksud saya? Boleh faham maksud saya? Boleh bagi respon? Faham tak faham? Tak faham saya... Faham. Jarang buat. You Ha, nak buat sorry? nanti. Faham. Faham lah, okey. Sama jugalah. Ada lagi satu garisan lah. Garisan tu garisan yang kita tak nampak sebab dia terlindung. Okay, iaitu FO. FO ataupun EN lah. Salah. Okay, FO atau EN. FO atau EN dia tak sama tinggi dengan PG. Dia tak sama tinggi dengan PG. Dia adalah 1 cm dari bawah. So start daripada bawah ni, dalam lukisan kita, start di bawah, kita ukur 1 cm dari bawah, kita kena buat lagi satu garis putus-putus. Okey, untuk menghasilkan lukisan kita lah, iaitu dongakan sisi. Itulah cara dia, untuk melukis. So tapi ini sebenarnya tak susah lagi tau. Mungkin awak rasa susah, tapi itu sebenarnya tak susah lagi. Sebab yang lagi susah ni, kita kena lukiskan semua sekali dalam sehelai kertas. Ini yang saya dah buat semalam. Nampak ni? Lukiskan pelan, dongakkan depan sisi dalam sehelai kertas. Okey? So itu yang pening sikit. Okey, tapi tak apalah. Kita buat one by one. Okey, sebelum awak nak lukis dalam satu kertas, awak kena fahamlah kita ada dua jenis kaedah. Okey, so hari ni kita akan melukis pelan, dongakkan sisi, dongakkan depan di sehelai kertas. Di sehelai kertas. Okey, so lukisan pelan, dongakkan depan dan dongakkan sisi suatu objek juga boleh dilukis secara gabungan pada sehelai kertas yang dibahagikan kepada 4 sukuan. Berikut adalah antara 2 kaedah yang lazim digunakan. Okey, so ada 2 kaedah untuk menggabungkan lukisan pelan, dongakkan depan dan dongakkan sisi. Ada 2 kaedah. Satu kaedah kaedahnya ialah apabila kita lihat kanan ke kiri. Okey, kanan ke kiri. Kita lihat objek itu dari kanan ke kiri. So kita akan gunakan kaedah yang pertama. Kalau kita lihat pandangan sisi dari kiri ke kanan, so kita mesti guna kaedah kedua. So ada 2 kaedah. Awak kena ingat, tak boleh silap tempat. Dia punya kedudukan lukisan tu tak boleh silap. Kalau kita lihat dari kanan ke kiri, maknanya kita akan gunakan kaedah 1. Kaedah 1, okey, pelannya, okey, nampak ni ada sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, so untuk kaedah pertama, pelannya berada di sukuan keempat. Dongakkan depan berada di sukuan pertama, dongakkan sisi berada di sukuan kedua. Okey, so ini kaedah pertama. Okey, kaedah kedua, okey, untuk pandangan dari kiri ke kanan, sukuan ketiga ialah pelan. Sukuan kedua dongakkan depan, sukuan pertama dongakkan sisi. Dan ada 45 darjah di sukuan keempat. So awak kena hafal ni. Itu masalah dia. Awak perlu hafal. Dan di sini cikgu ada bagi satu gambar, nampak di bawah tak? Ada nampak tak gambar di bawah? Nampak tak gambar di bawah?
Ada nampak tak? Ada gambar apa di bawah tu? Apa yang manusia tu buat? Melontar peluru. Lontar peluru. Okey, saya menggunakanlah gambar ini untuk membantu kamu untuk menghafal lah. Kaedah pertama dan kaedah kedua. Okey, macam mana? Okey, ini lihatlah. Okey, gambar yang pertama. Gambar yang pertama. Ni, yang pertama. Okey, dia lihat dari mana? Dia lihat dari mana? Orang itu lihat, matanya lihat ke mana? Kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Kanan ke kiri. Kanan ke kiri kan. Bila kanan ke kiri, okey. Yang depan ni ialah dengarkan depan. Ada 4 sukuan kan? Bila orang itu tengok dari kanan ke kiri, so yang bahagian depan ni yang saya bulatkan ini ialah apa? Depan. Okey. Lepas tu bila awak lontar peluru, tangan awak naik atas, betul? Betul. Bila awak lontar, tangan awak akan ke bawah, betul? Selepas lontar. Betul tak? Sebelum lontar, tangan awak naik atas, betul? Selepas lontar, awak punya tangan turun bawah, betul? Betul. So 45 darjah berada di sini. 45 darjah. Okey tak belajar so far? Okey. So depan 45 darjah. Lepas tu bawah sini pelan. Confirm. Pelan mesti berada di bawah. Pelan mesti berada di bawah. Faham tak belajar? Pelan, lukisan pelan mesti berada di bawah. Lepas tu yang last kali apa? Dongakkan. Last kali dongakkan. Sisi. Boleh? Kita lihat kaedah yang kedua. Kaedah kedua. Okey, ni kaedah kedua. Okey. Ni, manusia ni buat apa? Lontar peluru kan? Dia tengok dari mana ke mana? Kiri ke kanan ke kanan ke kiri? Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. So kaedah dua, dia tengok dari kiri ke kanan. So yang depan sini, dongakkan apa? Depan. So, sebelum lontar, tangan naik atas. Selepas lontar, tangan ke bawah. So 45 darjah di sini. Okey, 45 darjah di sini. Sekali lagi, bawah sini apa? Pelan. Pelan mesti berada di bawah. Okey, sama ada kaedah 1 atau kaedah 2, pelan mesti berada di bawah. Dan akhir sekali, sisi pandangan, dongakkan sisi. Boleh, ini cara untuk awak hafal lah. Sebab awak mesti hafal. Okey, 2 kaedah ini. Okey, dan caranya awak boleh gunakanlah gambar yang saya tunjuk lah. Okey, gambar seorang atlet lah. Okey, sedang melakukan lontar peluru. Okey, so saya harap ini dapat membantu awak menghafal. Okey, sekarang kita akan cuba menjawab contoh yang ke-7. Okey, so ni Okey, contoh 7. Darjah di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat. ABCD terletak pada suatu sata mengufuk. Sata mengufuk, ingat lagi tak sata mengufuk? Lantai ke, dinding ke, bumbung? Ingat lagi sata mengufuk, lantai atau dinding atau bumbung? Lantai okey. So ABC ni sata mengufuk, maknanya dia macam letak di lantai lah. Okey. ABCD sata mengufuk.
Okey, apa tu? A, B, H, G, F ialah keratan rentas seragam. Okey. So A, B, A, B, A, B, H, G, F. Okay, A, B, A, B, H, G, F. Ini keratan rentas. Keratan rentas seragam maksudnya depan ni sama dengan belakang. Itu maksudnya lah keratan rentas. Okey, yang bahagian depan sama dengan yang bahagian belakang. Okey, keratan rentas. Okey. Dan sisi AF dan BH adalah tegak. So AF yang ni dan BH tegak. Ni tegak dua garisan ni. Lukis dengan skala penuh. Skala penuh maksudnya ukuran yang sebenar. Okey, maknanya kalau 4 cm mesti 4 cm lah. 5 cm mesti 5 cm. Bukan main hantam saja. Okey, mesti guna ukuran yang sebenar. Okey, apa ni? Pelan dongakkan dari arah X, dongakkan dari arah Y. So awak tengok Y dari mana? Arah Y. Arah Y itu arah apa? Kanan ke kiri. Kanan ke kiri kan? So kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri, kita akan gunakan kaedah yang kanan ke kiri. Kanan ke kiri, so kita guna kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama, pelan di sini, 45 darjah di sini, okay? Seperti mana yang saya lukis, dan pelan di bawah, dan akhir sekali sisi di sini. Okey, kaedah yang pertama. Okey, so awak kena lukislah seperti mana yang saya lukis ni. Depan, sisi, pelan. Okey, 3 in 1. 3 dalam 1. Okey. Okey, dan di sini ada sedikit panduan. Okey, panduan untuk melukis pelan dan dongakkan garis tebal untuk sisi yang nampak. Nampak ni, saya buat garis tebal. Ada saya buat garis tebal. Garis tebal. Untuk apa? Untuk sisi yang kita nampak. Saya ada buat garis sempang. Sempang, nampak ni, sempang. Sempang. Untuk apa? Untuk sisi yang terlindung. Saya ada garis halus. Okey, garis padu harus. Halus. Halus. Untuk garisan binaan. Ada garisan binaan ni, garisan binaan. Garisan binaan. Okey, adalah garisan-garisan binaannya yang kita gunakan garis padu. Halus. Halus. Okey, so sekarang kita akan start buat. Sepatutnya ini awak kena buat di mana? Di kertas kosong. Di kertas kosong. Tapi mungkin awak tak ada kertas kosong, so kita buat sajalah di buku latihan. Okey, so tolong bersedialah dengan buku latihan masing-masing. Contoh yang ketujuh kita akan mula buat. Okey, so tolong dengar betul-betul lah, dengar betul-betul. Supaya kamu tidak sesat. Pastikan awak bersedia dengan pembaris, pensel. Pembaris dan pensel. Ini awak kena buat dengan kesabaran. Kesabaran. Mesti bersabar. Sebab kita tak semestinya buat sekali dah betul. Kadang-kadang kita kena buat, lepas tu salah kita padam balik. So menguji kesabaran kita lah. Okay. Tapi kalau awak boleh faham, tak susah sebenarnya. Cuma awak perlu
buat latihan banyak lah. Ini saya dah buat lah. So, sebagai panduan lah. Okay. Sebab itu pun saya dah buat 2-3 kali, baru saya puas hati lah. Okay. Kalau you first time, memang awak akan rasa susah lah. Okay. So, sekarang cikgu akan membimbing awak. Okay. Kita belajar bersama-sama. Nanti, okay, awak buat sendiri. Nanti awak kena buat lah soalan dalam buku modul. Okay. Dalam buku modul ada soalan-soalan lagi yang saya nak awak buat lah. Dalam buku tab pun ada soalan-soalan lah. Okay. Untuk pelan dan dongakkan yang awak boleh buat lah. Okay. Boleh buat supaya kamu boleh menguasai lah. Okay. Pelan dan dongakkan. Okay. So, tadi kita ada kata kan. Okay. Kita lihat dari arah Y ya, dari kanan ke kiri. So, kita gunakan kaedah 1. So, awak mesti sediakan tapak dulu. Tapaknya awak kena sediakan. Tapaknya macam ni. Tapak macam ni. Ada paksi X. Lepas tu ada paksi Y. Awak kena sediakan tapak. Sediakan tapak. Awak ada buku latihan lah, boleh buat di buku latihan. So, tolong sediakan tapak dulu, pelajar. Mesti ada tapak dulu. Ada paksi X dan paksi Y. Ada paksi mengufuk dan paksi mencancang. Okey, dapat belum? Tolong buat ya. Sama-sama kita buat. Sudah siap? Sudah belum? Dah. Okey, dah. Okey, dan kita perlu, okey, kita tak boleh terus lah. Okey, so saya tulis dulu. Okey, ini kaedah pertama. Okey, kaedah pertama. Dapat ada satu tahi lalat sini. Tak boleh padam. Okey, so kita nak guna kaedah pertama. Kaedah pertama, kaedah. Bukan kaedah. Okey, kaedah pertama. So, ada 45 darjah. Okey, so kita kena gunakan apa? 45 darjah. So, kita gunakan apa untuk 45 darjah? Gunakan apa? Apa ni? Apa nama? Jangka Alat. sudut. Jangka sudut. Okey, ada yang panggil jangka sudut, ada yang panggil protektor. Okey. So, pastikan awak letak betul tak? Betul lah kan? Tak apa, macam ni pun boleh lah kan. Okey, so ukurlah 45 darjah. Ukur 45 darjah. Okey, so macam mana nak letak ni? Okey, so mesti sebaris kan? Mungkin saya tak buat dengan tepat lah sebab saya guna software ni agak susah lah. Okey, tahu tak apa saya sedang buat? Saya letak protektor supaya nilai di sini kosong kan? Betul? Ni kosong kan sini? Kosong. Sebaris Nampak ni sebaris. Sebaris kan? Lepas tu apa nama ni? Pusat protektor mesti berada di titik persilangan, betul? Tahu tak guna protektor? Ni pusat protektor mesti berada di titik persilangan garisan bersilang, betul? Lepas tu saya ukur 45 darjah. Ni 45 darjah sini kan? Betul tak? Kita baca 10, 20. Nampak dia punya skala. 30, 40, 45 saya nak. So 45 tengah-tengah sini ya. Tengah-tengah 40 dan 50. Okey. Lepas tu saya garis. Ni. Boleh? 45 darjah. Kaedah 1. Kaedah 1. Okey tak? Tapi saya lukis tak betul lah. Tak berapa tepat lah. Bukan tak betul lah. Tak berapa tepat. Awak lukis betul-betul lah. Sebab saya susah sikit nak guna software ni. Dah siap belum? Dah. Okey. So, kaedah pertama. Okey. Kaedah pertama. Bawah ni kita lukis pelan. Atas
depan, dongakkan depan. Dan sini sisi. Okey. Dan nampak tak? Dan satu lagi, kita tak boleh lukis terus tau. Tak boleh lukis terus. Okey, ni pelan. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ada gap. Nampak ni? Ada gap. Ada gap. Ada jarak. Maknanya kita kena ada jarak sini. Ada jarak. Saya gunakan garisan yang nipis. Sebab garisan nipis ni, garisan halus ni untuk garisan binaan. Nampak ni? Dia ada gap. Ada gap ni. Faham tak? Gap. GAP. Tahu apa itu GAP? Tahu tak apa itu GAP? Pagar. Pagar. Itu gate. Sorry, saya pronunciation tak tepat. Gate. Tahu tak apa itu gate? Bukan seluar kan? Gate. Tahu tak apa itu gate? Tahu apa itu gate tak? Ada selang tak? Ada ruang. Ruang di antara garisan mengufuk dengan binaan kita nanti. Okay, so kita kena ada satu gap lah. Okay, so kena buat lagi gap ni. Okay, kita kena buat 1, 2, 3, 4. Boleh ikut tak? Dia ada gap. Nampak ni? Dia ada gap. Dia ada ruang. Okay, ini gap dia. So, you kena buat gap ni. So, ada gap di sini. Gap. Ada ruang lah. Ada ruang lah. Ada ruang. Ni gap. Okey tak? Dah okey? Dah buat belum? Dah siap belum? Dah siap belum? Tolong bagi respon sikit. Dah siap belum? Ada pembaris tak? Belum, jap. Okey. Ini okey. So saya bagi awak sedikit masa untuk sediakan tapak dulu. Ini hanya tapak lagi tau. Kita belum buat lagi tau. Belum lagi, tak kosong markah lagi ni. Ini hanya nak menyediakan tapak sahaja untuk melukis pelan dan dongakkan. Belum ada markah lagi. Hanya sediakan tapak sahaja. So minta tolong buat dulu. Untuk gate ni, dia tak ada ukurannya tau. Dia tak ada ukuran yang spesifik. Maknanya kalau awak guna 1 cm, so pastikan semua gate tu 1 cm lah. Faham maksud saya tak? Ruang tu, kalau awak guna 1 cm, so pastikan semua ruang tu 1 cm. Kalau awak guna 2 cm, semua 2 cm. Ya. Tapi sebab awak guna buku latihan kan, so kita just guna saiz petak sajalah, senang. Tapi dalam peksa, sebab dia kertas putih, so dia tak ada petak-petak, so awak kena ukur sendiri gap tu. Kalau 1 cm awak guna, pastikan semua gap 1 cm. Faham maksud saya? Dah siap belum? Dah. Okey, so sekarang baru kita nak lukis. Baru kita nak lukis. Okey, mana awak nak buat? Mana yang awak rasa lebih senang? Pelan, depan atau sisi? Mana yang awak rasa senang? Saya bagi awak pilihan. Sebab awak boleh mula daripada mana-mana saja. Sekejap, saya nak buka, tak boleh ya. Saya nak buka saya punya Microsoft. Oh ni. Macam ada orang nak masuk. Enjoy.
Aduh, enjoy. Enjoy. Okey, faham. Enjoy. Enjoy. Ada tak enjoy sini? Baru sampai. Orang sudah mau habis. Dia baru sampai. Tak ada. Tak ada masuk. Ada leh. Enjoy. Enjoy. Good morning. Enjoy. Good morning. Joey tak nak layan saya. Dia ada layan. Good morning. Enjoy. You are late. Ini Farah, Natasha pun dah dekat pukul 9. Sedap lah tidur lah. Pukul 9 baru bangun. Orang sudah belajar. Tolong pastikan dah hadir ya, tepat pada masa lah. Okay, awak masuk ya tiba-tiba nanti you tak faham lah. Okay, so pelajar, saya bagi awak 3 pilihan. Saya bukan bagi awak 3 pilihan lah. Saya bagi awak pilihan, awak nak start dari mana? Awak nak buat pelan dulu ke, nak buat depan ke, nak buat sisi? Sebab mana-mana pun boleh. Yang penting awak confident. Depan je ke depan? Okey, depan. Bagus. Saya pun setuju depan kan. Okey, depan lah. Depan maksudnya dari arah X kan? Betul tak? Betul tak? Betul. So, dari depan awak nampak bentuk macam ni kan? Betul? Betul. So, saya rasa ini tak ada masalah sangat kan? Bentuk ini. Okey, so kita akan lukislah bentuk ini. Okey, so kita dah depan ni. So, kita start daripada ni lah. So, kita gunakan pembaris. Okey, pembaris. So, pembaris mana saya? Pembaris. Okey, pembaris. Ni pembaris saya. Okey, pembaris. So, pembaris. Saya gunakan pembaris. Okey, saya start daripada, andai kata saya start daripada AB 5 cm. So, saya letak di sini. Nampak? Saya start daripada garisan binaan lah. Garisan binaan. Bukan garisan yang yang bersilang lah. Faham tak? Saya start daripada sini. Nampak? 5 cm. So, saya tanda lah 5 cm. Ni 5 cm. Saya tanda. Nampak? Saya tanda. Tapi, sorry ya. Saya guna komputer ni macam susah sikit saya nak dapatkan ni. Nampak saya tanda tak 5 cm? Okey tak? Lepas tu saya gariskan. Untuk garisan binaan, gunakan garisan yang tebal lah. Untuk garisan yang kita nampak, kita guna garis tebal. Untuk garis binaan, halus. Untuk garis sempang, sisi yang terlindung. Ada 3 jenis 3 jenis garisan. Okay, so ini yang kita nampak. So, saya gunakan garis padu. Okay, nampak? Okay tak belajar? Nampak garisan saya? Nampak. Okay, lepas tu saya buat apa lagi? Okay, ini AB ya. Okay, saya nak label dulu kemudian. Kemudian pun boleh ya. Okay, AB. Lepas tu naik atas BH 5 cm. Okay, so naik atas 5 cm. Naik atas 5 cm. So, semalam saya ada ajar bagaimana nak guna pembaris. Okay, nak guna protector, terpulang lah. Okay, kalau malas, bukan malas lah. Okay, nak ambil nak mudah, saya gunakan, nampak ni garisan ni. Dia sebaris kan? Nampak saya buat. You faham tak apa saya cakap? Faham. Faham Okay. So, nampak So, saya ukur 5 cm kan? Naik atas 5 cm kan? So, 5 cm. 5 cm saya gariskan. 5 cm sini ya. Okay, garis. 5 cm. Okay.
Tapi minta maaf lah, saya punya lukisan tak berapa bagus lah. Sebab guna software saya tak berapa pandai lah. Okay, so dan untuk garisan yang condong ni, sebab saya tak tahu ukurannya berapa, so saya tak boleh buat lah. So saya pergi ke mana? Pergi buat AF. Okey tak? AF. AF kita boleh buat kan? AF berapa cm? AF berapa cm? 1.5. So IF 1.5. So ukur 1.5. So ini A kan? A sini kan? So 1.5. Okay, so ukuran 1.5. So ukur. Guna pembaris. Ukur lah. Lepas tu garis 1.5. Boleh ikut lah? Okey, 1.5 sudah terhasil. Boleh ikut? Dan apa lagi saya boleh buat? Apa lagi? FG. FG berapa cm? 3. So kena pembaris tu kena betulkan lah 3 cm. 3 cm. So 3 cm lah. Okey, 3 cm. Letak betul-betul. Okey, 3 cm. Okey, so 3 cm. Okey, so 3 cm ukur dan kita garis. 3 cm. Ukuran sebenar lah pelajar. Ukuran yang sebenar. Bukan hantam saja. Mesti ukur dengan betul. 3 cm, 3 cm. Jangan lebih, jangan kurang. Macam ni dah lebih sikit. Sebenarnya tak boleh lah. Okey, dah akhir sekali buat apa? Akhir sekali buat apa? Sambungkan tu. Sambungkan. Bagus. Ni dah ada markah lah. Dah berjaya lah. Baru satu kan. Tapi dah ada markah. Dah ada markah. Okay. So kita dah boleh dapat satu apa nama ni? Dongakkan depan. Okay, next. Awak nak buat mana? Nak buat mana? Yang awak rasa confident. So kita perlu melukis pelan dan dongakkan sisi. Okay, nak buat mana? Cikgu, tak perlu labelkan ke? Tak perlu pun tak apa. Nak label, go ahead. Go ahead. Nak label. Tak nak pun tak apa. Okay, kalau nak label, okay. Okay, kalau nak label, okay. Untuk ni, kita nampak B depan, lepas tu C di belakang. Betul? So, kita label macam ni lah. B/C macam ni. Okay, kalau yang ni, kita nampak A, lepas tu belakangnya D macam ni. Kalau yang atas, kita nampak F, lepas tu E di belakang macam ni. Label lah. Kalau ini, kita nampak G di depan, lepas tu belakang J macam ni. Itu kalau nak label lah. Kalau awak dalam periksa tak label, tak apa lah. Awak boleh lukis dengan betul pun dah bersyukur lah. Cikgu dah cukup bersyukur. Boleh faham, dah cukup. Tak label pun tak mengapa. Okay? Tapi kalau nak label pun boleh. Contohnya ni 5 cm kan? Tak label tak apa. Tapi jangan tulis 5 cm tapi ukur 45. Itu tak betul lah. Okay? 5 cm, ukur 5 cm lah. Jangan kurang, jangan lebih. Okay? Sebab nanti cikgu bila dia tanda, dia akan ukur sekali lagi. Ukuran awak betul atau salah. So tak payah bohong lah. Tak boleh bohong. Sebab cikgu akan semak dengan pembaris. Okay? Okay, so kita ada pelan dan dongakkan sisi. Okay, awak nak buat mana? Okay, kalau tak, saya buat pilihan sendiri lah. Okay, saya buat pelan. Pelan dari mana kita lihat? Pelan dari mana kita lihat objek ini?
Dari mana? Pelan. Pelan maknanya kita lihat dari arah mana? Atas. Atas. Pelan. Pelan. Pelan maksudnya kita lihat dari atas. Okey. Dari atas kita nampak apa? Nampak bentuk. Macam ni betul? Betul. Lepas tu yang apa nama ni? Yang JG. JG tu JG. Ni JG. JG. Dia jaraknya 3 cm daripada tepi sini, betul tak? Betul. So kita pun kena lukis jugalah. Okey. Ni 3 cm. 3 cm daripada tepi sini. So kita dapat bentuk macam ni lah. 5 cm dan 4 cm dan apa? Sini jarak 3 cm daripada tepi sini. Betul tak pelajar? Betul. Betul lah. Okey, so kita start lukis ah. Okey. So kita lukis dekat pelan ah, pelan ah. Ini pelan ah. Okey, so 4 cm ke bawah. Okay. 4 cm ke bawah. So again kita start daripada sini. Bukan garis tengah-tengah ni tau. That's why saya kata kita mesti ada gap. Ada gap. Ada selang. Ada ruang. Okey, ruang ah di antara pelan kita dengan garisan apa ni? Garis mencancan dengan garis mengufuk. Ada jarak. Okey. Okey, so kita nak lukis pelan ah. Okey, ke bawah 4 cm. Dah pukul 9, ada lagi nak ketuk-ketuk pintu. Okey, so 4 cm ke bawah. Okey. Kalau ada soalan tanya. cm. Okay, next. 5 cm. Wuzari punya mic tak tutup. Ada gemuk sikit. 5 cm. Wuzari ada Wuzari. Okay, 5 cm. Wuzari, awak punya mic jangan tutup. Lima cm. Okey, lepas tu 4 cm ke bawah. Untuk lukis pelan ni. 4 cm ke bawah. Okey, lepas tu sambung 5 cm. Okey, lepas tu ada lagi satu garisan JG 3 cm dari tepi. 3 cm. So saya tandakan 3 cm Tandakan 3 cm. 3 cm. Tandakan. Atas pun saya tandakan 3 cm. Tandakan. Bila saya tanda
Saya pun sambunglah. Okay. Okay. Dan kalau nak label, label lah. Okay, kalau nak label, apa ni? I/C. Okay, saya padamkan contengan ni sebab tak nampak dia punya apa ni, simbol-simbol, label-label. Okay, so bila saya nampak dari atas, saya nampak I/C. I/C. Lepas tu sini H/B, sini J, sini G, sini E/D, sini F/A. Boleh faham pelajar? Boleh. Boleh ya. Okey, last kali kita nak buat dongatkan sisi. Dongatkan sisi maknanya kita lihat dari arah Y. Okey, dari arah Y. So bila kita lihat dari arah Y, kita nampak tak benteng ini? Dinding. Nampak tak dinding? Nampak tak dinding ini? Nampak. Nampak kan? So kita nampak 1/4 di mana tapak bawah ni 4 cm. Tinggi berapa? 5 cm. 5 cm. Dan sisi JG yang belakang betul tak? Dia belakang, dia terlindung betul? Betul? Ataupun EF lah. Kan dia terlindung kan? So kita kena buat lagi satu garisan sempang mewakili garis atau sisi JG. Okey, dan dia berada 1.5 cm dari bawah, betul? 1.5 cm dari bawah. Maknanya kita kena ukur dari bawah 1.5 cm lah. Faham tak? So ini yang kita nak lukis sekarang. Okey, so lukis sekarang. Okey, so kita boleh start daripada 4 cm. 4 cm. So dari bawah 4 cm. So sekali lagi kita start daripada 4 cm. Pastikan ukuran betul lah. So kena teliti lah. So dia mendidik, mengajar kita buat sesuatu dengan kesabaran. Kalau kita nak cepat, nanti kita buat salah. Bila kita salah, kita pun frustrated. Apa itu frustrated? Okey, dah siap 4 cm? Dah. Lepas tu tinggi 5 cm lah. So ukurlah 5 cm. Ada pembaris lah. Jangan nanti ada yang tak ada pembaris. Okay, 5 cm. Lepas tu, okay, 4 cm. 4 cm. 4 cm. Okay, 4 cm. Lepas tu, sambung 5 cm. Sambung 5 cm. Okay.
Dan garis sempang 1/5 dari bawah. So kena tanda lah. 1/5 dari bawah. 1/5. So tanda 1/5. Tanda. Okey. Lepas tu kita garis. Okey. Akhirnya kita berjaya. Sorry. Apa garisan saya guna? Kena putus-putus. Putus-putus. Tak boleh guna garis padu. So guna garis sempang. Sebab dia terlindung. Okey. Macam ni lah. Okay, so kalau nak label lah. So kalau nak label, okay, ni sisi. So sisi kita akan nampak atas ni. H, I. Lepas tu J/E. J depan, E belakang. Lepas tu GF. Terbalik. Label terbalik. H bawahnya ialah G, lepas tu F. I bawahnya J/E. Dan H bawahnya D, belakangnya A. I bawahnya C, belakangnya D. Macam ni lah. Dah siap? Dah. Okey, dan akhir sekali kita perlu buat lagi garisan binaan. Garisan binaan saya gunakan garis yang halus lah. Okey, garisan halus. Nampak ni? Saya ada buat garisan halus di sini. Nampak ni? Yang mencantumkan lah. Yang saya gariskan yang sambungkan di antara setiap lukisan. Okey, maknanya saya lukis dekat sini saya lukis. Kalau you buat betul-betul, okey, okey, saya akan buat garisan ni, saya panjangkan ni, saya buat garisan panjang ni. Okey, saya panjangkan. Okey, saya panjangkan, tapi saya gunakan garis halus garis halus. Okey, saya panjangkan sini ke sini. Nampak ni, saya panjangkan. Nampak? Saya panjangkan. Boleh nampak saya panjangkan? Tapi gunakan garis halus lah. Boleh nampak? Nampak tak? Boleh faham tak? Nampak. Okey, lepas tu saya sambungkan dengan pelan. Tapi, okey, dan kalau you buat betul-betul, mereka patutnya akan bertembung lah. Tak payah ukur, dia sambung saja. Ni saya sambung ke sini. Nampak ni? Kalau dia buat betul-betul, dia akan bertembung lah garisan itu. Macam yang saya buat dekat kertas, kertas buku latihan. Nampak ni? Dia bertembung. Okey, itu kalau you buat betul-betul lah. Kalau you tak bertembung, maknanya ada sedikit masalah. Okey? Dan atas pun boleh ya. Atas pun boleh sambung lah. Nampak ni? Antara sisi, dongakkan sisi dengan depan. Kita pun boleh sambung lah bucu. Boleh sambung bucu ni. Okey, untuk garisan binaan. Itu je lah. Nak touch up sikit lah. Okey, saya rasa itu je lah. Okey. Kalau sini pun nak sambung pun boleh ya. Nak sambung pun boleh. Daripada dongakkan sisi ke depan. Ni kita boleh sambung lah. Gunakan garisan halus. Ni. Guna garisan halus.
Jangan tebal, nanti banyak garisan nanti kita confuse. Kita pening nanti. Okay, so macam ni lah kita dapat. Okay dah? So far so good. Okay. Okay okay, kita try lagi satu. Okay, kaedah kedua. Saya takut kita tak sempat. Saya cuba untuk buat sampai mana yang kita mampulah. Okay, yang penting awak buatlah. Jawapan ada. Yang penting you buat. Okay, kalau you tak buat, tak guna. Okay, you kena buat baru you faham. Experience. Okay, so saya cuba nak buat ni. Cuma saya takut masa tak cukup je lah. Ini apa ni? Soalan contoh ke-8 lah. Okay, contoh ke-8. Dan sebenarnya saya dah buat lah. Okay, saya dah buat awal lah. Dan saya dapat jawapannya macam ni lah. Saya tunjuk lah. Okay, saya tunjuk sebab kamu belum try. Okay, so saya bagi awak sedikit panduan lah. Okay, supaya awak lebih senang. Okay, so benda ni awak kena berusaha lah. Tu je lah. Tak ada rahsia lah. Ataupun rasanya ialah awak perlu berusaha, bersungguh-sungguh. Ini yang saya dah buat lah. Okay, di buku latihan. Okay, so macam biasa, awak kena start dengan garisan mengufuk, garisan mencancang. Mesti start dengan ini. Lepas tu, ada gate yang kita perlu buat. Okay, ada gate yang kita perlu buat. Gate-nya tidak dinyatakan berapa besar. So, awak boleh pilih apa-apa saiz yang kamu suka. Tapi pastikan gate tu samalah. Kalau awak guna sini 1 petak, bawah sini pun 1 petak. Mesti gate yang sama. Okay. Gate yang sama, 1 petak. Gate yang sama, 1 petak. Okay. Sekali lagi dalam periksa kita akan gunakan kertas putih. So, guna kertas putih, so maksudnya tak ada petak-petak, so awak terpaksa ukur. Kalau awak ukur gate-nya 1 cm, maknanya setiap gate tu 1 cm. Okay, so ni gate dia. Gate. Ada ruang di antara lukisan kita dengan paksi mengufuk dan paksi mencancang. Okay. So, ini kaedah. Okay, ini arah pandangan dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Ingat lagi tadi saya ada lukis lontar peluru. Okay, lontar peluru. So, lontar peluru. Lontar peluru. Macam mana lontar peluru? Bahagian atas ni apa? Depan, sisi atau pelan? Depan. Di depan. Lepas tu bila dia lontar, tangannya ke bawah, betul? So 45 darjah di sini. Lepas tu ini sisi, ini ialah pelan. Pelan mesti berada di bawah. Okay, so apa yang saya perlu tambah lagi? 45 darjah. Gunakan pembaris, protector. Protector. So protector, banyak garisan kan? So jangan confuse lah. Jangan silap. 45 darjah. Okay, letakkan pusat protector di titik persilangan. Garis mengufuk dan garis mencancang.
Terbalik. Okey. 45 darjah. Macam ni. Okey. 45 darjah. Sini 45 darjah. Macam tak betul je ni. Empat puluh lima darjah. Okey. Okey tak pelajar? Dah siap? Tapak. Belum buat lagi tau. Ini baru tapak sahaja. Tak ada markah lagi ni. Okey, so sini nanti kita akan lukiskan pelan. Sini kita lukiskan dongakkan depan. Sini kita akan lukiskan dongakkan sisi. Okey, side view, front view, plan. Plan, we look from the top. We see from the top. View from the top. Okay, plan. Front, depan lah. Side, sisi lah. Okay, mana yang awak rasa lebih senang untuk melukis? Depan. Depan kan, depan kan. Okay, nampak ni kan. Ni kan. Betul tak? Macam kasut kan? Kasut. Okay, so lukis bentuk kasut macam ni lah. Depan lah, so okay, so kita lukis tapak 7 cm. Okay, so 7 cm. 7 cm tapak. So 7 cm lah ni nampak saya buat 7 cm. So start daripada garisan binaan garisan binaan. Bukan garis mencancang ataupun garis mengufuk. Saya harap you faham apa maksud saya garis binaan. Ini ada masuk lagi ke? Sudah nak habis. Saja datang untuk ambil kehadiran. Okay, so 7 cm. Gunakan garis yang padu. cm. Okay? Boleh? Lepas tu, naik atas 3 cm. Naik atas 6 cm, sorry. 6 cm. Naik atas 6 cm. cm. Dan okey, ke kiri atas ini berapa cm? JIH 4. 4, pandai kamu. 4 cm. Saya cuba cepat sikit ya. Saya harap boleh ikut ya. 4 cm. Dan ke bawah berapa cm? 3. 3. Pandai. 3. Lepas tu? Lepas tu buat apa? Sambungkan. Sambung. Okay. Sebab kita pun tak ada dia punya ukuran tu. So, kita just sambung je lah. Okay.
Dan lagi-lagi kan ni GF. Kita kena buat juga garisan GF. Kita memang nampak garisan tu dari depan. Memang ukurannya 4 cm lah. Sangat digalakkan bila awak buat tu, double check lah awak punya ukuran. Okey. Okeylah, saya nak cepat lah. So, saya tak label lah. Nanti awak label sendiri. Okey, dan seterusnya. Kita nak lukis plan lah. Okey, plan. Plan. So, bila awak nak lihat dari atas, plan maksudnya kita lihat dari atas, maknanya seakan-akan kita, ada orang kata, kemetkan. You kemetkan objek ini, so you akan nampak bentuknya macam ni. Segi empat, betul tak? Boleh tak you bayangkan? Boleh. Boleh kan? Lepas tu awak nampak kan sisi JI kan? Nampak. So dia jaraknya 4 cm daripada hujung KH. KH ni sama dengan CB kan? Maknanya kita ada satu garisan di tengah-tengah 4 cm daripada CB. Ataupun KH lah. Boleh. So, pelannya macam ni. Ini 7 cm. Ini 5 cm. Dan kita ada satu garis tengah ni 4 cm. Ini boleh? Boleh faham tak ini? Boleh. Okey. Kalau boleh kita lukis. So, 7 cm. Apa ni? 7 cm. Okey, lepas tu bawah 5 cm. Okey, lepas tu apa? 7 cm. Lepas tu sambung 5 cm. Lepas ni masa apa? Sejarah. Google Meet lah? Ada Google Meet? Tak ada pun. Ada. So saya mungkin ada lambat sikit lah. Okey, lepas tu untuk 4 cm lah, ukur 4 cm. Okey, kena tandakan. Kalau ada Google Meet nanti beritahu saya. Lepas saya ambil sikit masa untuk saya habiskan lah. 4 cm. Okey, lepas tu sambung. Okay, saya tak label lah sebab tak cukup masa. Sebab dalam Excel pun tak label tak apa. Okay. Yang awak boleh lukis dia punya plan dengan dongakkan dengan betul, dah cukup baik. Tak label pun tak apa. Okay. Boleh untuk plan? Boleh. Okey, dah sekali kita akan lukiskan dongakkan sisi. Dongakkan sisi kita lihat dari Y. Okey, so dari Y, bentuk apa kita nampak? So kita nampak bentuk ni kan? Adakah betul? Betul. Dan kita juga ada nampak garisan ataupun sisi EF. Betul? Betul. So kita kena tambahlah garisan ni. So at the end kita nampak bentuk macam ni. Okay, 5 cm bawah, tinggi 6 cm. Dan garisan tengah ni 3 cm.
dari bawah ataupun dari atas. Setuju? Setuju. Setuju okey, kalau setuju kita Setuju. buat okey, so kita buat sekatilah. Okey, andai kata saya nak mula daripada bawah 5 cm, saya pun buatlah dari bawah 5 cm. Okey, 5 cm. Okey. Okey, so 5 cm bawah. Lepas tu naik atas 6 cm. Naik atas 6 cm. Atas 6 cm. Atas 6 cm. Dan seni pun 6 cm. 6 cm. Okey, dan kita sambung lagi. Apa ni? 5 cm. Dan 3 cm. 3 cm dari bawah. Okey. So, saya tandakan 3 cm. Sana pun saya tandakan 3 cm. 3 cm. Lepas tu saya garis. Okey. Macam ni lah. Dapat? Pelajar? Dapat. Okey, dan akhir sekali, kita tambah lagi garisan halus untuk sambungkan semua lukisan-lukisan kita. Okey, kita gunakan garisan halus. Yang ni soalan ni tak ada garis sempang sebab tak ada sisi yang terlindung. Okey, so last sekali kita tambah lagi garisan halus. Okey, kita sambungkan daripada daripada setiap lukisan. Contohnya di sini. Kan kita boleh sambung. Okey, kita boleh sambungkan daripada lukisan depan dan pelan. So kita boleh sambunglah dengan menggunakan garisan yang halus. Okey, lepas tu mana lagi yang kita boleh sambung? Oh, atas ni. Atas ni kita pun boleh sambung. Okay, kita sambunglah. Okey, untuk melengkapkanlah kita punya lukisan. Gunakan garisan halus. Sambungkan. Okey, daripada setiap lukisan kita sambungkan. Bawah sini pun kita boleh sambungkan. Okey, dan kita boleh panjangkanlah. Okey, dan kalau kita buat betul, apa dia? Kalau kita buat betul, apa dia kita buat betul? Kalau kita buat betul, kita akan dapat garisan yang ini, yang saya lukis ni, dia akan bertembung. Nampak ni? Bertembung. Bertembung dengan garisan bawah yang saya lukis. Boleh faham maksud saya? Dia akan bertembung ni. Kalau you buat betul lah. Dia akan bertembung. Faham maksud saya tak? Faham. Okay, so last sekali ada soalan? Ada sebarang soalan? Ada ke tiada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya minta awak tolong buat buku modul muka surat 40 sampai 47. 40 hingga 47. Okey, tolong buat sendiri supaya mengujilah
okey, awak punya kefahaman. Okey, so sebelum awak sebelum kita tamat Google Meet, tolong isikan kehadiran. So sekali lagi terima kasihlah kerana hadirlah untuk kelas kita hari ini. Saya harap kamu faham bagaimana cara untuk kita melukis pelan dan dongakkan. Dengan menggunakan kaedah 1 ataupun kaedah 2. Bergantung pada arah pandangan kita. So jangan lupa untuk buat buku modul buku surat 40 dan sehingga 47. Lukis. Dan buatlah, nanti saya akan share juga jawapan sebagai panduan. Saya akan share jawapan sebagai panduan. Supaya kamu boleh semak jawapan awak dan kalau tak boleh buat nanti minggu depan kita akan bincang kalau ada betul-betul ada masalah. So terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama, Kara.